Okey, nak tahu macam mana sesebuah negara tu berupaya ke tak untuk kembangkan ekonomi dia, kita kena tengok beberapa faktor. Dia ada beberapa faktor untuk tengok faktor ataupun sebab. Okey, sebab kadar pertumbuhan ekonomi untuk setiap negara tu berbeza-beza. Okey, ada yang negara kadar pertumbuhan ekonomi dia tinggi, ada negara yang kadar pertumbuhan ekonomi dia rendah. So sebab tu negara tu kena pastikan yang kadar pertumbuhan ekonomi tu tinggi sebab dia akan bagi kesan ataupun akibat kepada kegiatan ekonomi dan sosial negara tu sendiri. Okey, so ada 5 faktor ataupun sebab. Okey, faktor dan sebab inilah yang menunjukkan sama ada sesebuah negara tu berupaya atau tidak untuk kembangkan aktiviti ekonomi diorang. Okey, so faktor yang pertama ialah sumber alam semula jadi. Yang kedua, jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, pelaburan dalam aktiviti ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Okey, so faktor yang pertama ialah sumber alam semula jadi. Okay, sumber alam semula jadi ni ialah apa sahaja yang ada dekat muka bumi ni. Okay, contohnya macam tanah, hasil hutan, galian, lautan dan sebagainya lah. Okay, so sumber alam semula jadi ni dia berlainan mengikut setiap negara. Okay, so lagi banyak alam semula jadi yang dimiliki oleh sesebuah negara tu, lagi senang negara tu nak kembangkan ekonomi dia. Okay, so pentingnya sumber alam semula jadi ni, kalau negara tu kaya dengan sumber alam semula jadi, dia boleh tarik minat pelabur asing untuk invest, untuk melabur dekat negara tu dan mengusahakan hasil alam semula jadi yang ada dekat negara tu. Okey, so faktor yang kedua ialah jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Okey, so jumlah penduduk ni dia berbeza mengikut negara. So ada negara yang penduduk dia banyak, ada negara yang penduduk dia sikit. Okey, so yang bagusnya kalau penduduk dalam sebuah negara tu ramai, so dia akan automatik bekalan tenaga buruh pun akan banyak juga. Okey, so lagi banyak penduduk dalam negara tu, lagi tinggi bekalan tenaga buruh. Okey, so tenaga buruh ni penting. Okey, sebab buruh ni dia akan menyumbang kepada aktiviti pengeluaran. Okey, so macam mana nak dapatkan tenaga buruh yang berkualiti, ataupun nak lahirkan tenaga buruh yang mahir dan juga produktiviti, kerajaan sebuah negara itu perlulah beri pendidikan dan latihan yang berterusan, supaya barang yang dihasilkan, yang dikeluarkan tu berkualiti dan lebih banyak dihasilkan. Bila penduduk dalam sebuah negara tu ramai, so permintaan terhadap barang dan perkhidmatan juga bertambah. Bila permintaan bertambah, automatik penawaran juga bertambah ataupun meningkat. Permintaan is demand, penawaran is supply. Dia macam konsep law of demand and supply. Macam bila demand, permintaan naik, penawaran juga naik, supply juga naik. Relationship dia adalah positif, naik-naik. So bila penawaran tu meningkat, tenaga buruh pun ramai apa semua, automatik jumlah pengeluaran terhadap barang dan perkhidmatan juga akan meningkat. So bila penawaran meningkat, pengeluar ataupun pengusaha, pengeluar dia akan lebih teruja ataupun terdorong untuk keluarkan lebih banyak barang dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan penduduk setempat. So automatik dia akan bantu meningkatkan lagi ekonomi sesebuah negara tu. So faktor yang ketiga ialah kemajuan teknologi. Untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, so sesebuah negara tu mestilah menggunakan teknologi yang canggih, yang moden dan yang terkini. Kita nampak negara yang maju,
banyak gunakan teknologi yang moden, yang canggih. Tapi sebaliknya negara yang mundur masih lagi menggunakan teknologi yang lama. Kalau kita gunakan teknologi yang canggih, kita dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran barang dan perkhidmatan. So bila pengeluaran barang dan perkhidmatan tu lebih cepat, lebih cekap, bila kita dapat keluarkan barang dengan lebih cekap, so jumlah keluaran akan bertambah. Kita akan dapat keluarkan barang dengan lebih banyak dan juga kos pengeluaran juga akan berkurang. So automatik kita akan menyumbang kepada ekonomi teknologi yang canggih juga. Teknologi yang canggih dapat menyumbang kepada KDNK negara. Jumlah keluaran negara akan bertambah, KDNK akan bertambah. So pendapatan negara juga akan bertambah. So automatik akan dapat mengembangkan lagi ekonomi negara dengan lebih baguslah, dengan lebih pesat. So dekat Malaysia berlakunya pemindahan teknologi. Macam Malaysia ni negara yang sedang membangun. Masih banyak lagi teknologi canggih yang kita masih belum guna pakai. So berlakunya pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi ni ialah kita berusaha mengimport ataupun membawa masuk contoh macam peralatan, ilmu dan sebagainya. Contohnya macam syarikat Pro2. Syarikat Pro2 ni dia bawa masuk, dia import barang-barang. Contohnya spare part kereta dalam pembuatan kereta. So Pro2 dia bukan je bawa masuk spare part atau barang-barang kereta. Tapi Pro2 juga dia apply knowledge daripada Jepun. Dia apply ilmu, pengetahuan daripada Jepun. So dia gunakan, Pro2 gunakan kemahiran yang ada pada Jepun. Kemahiran tata cara dan teknologi. Dalam pembuatan kereta, Pro2 gunakan teknologi canggih daripada Jepun. So bila Pro2 apply konsep teknologi daripada Jepun ni, so automatik Pro2 akan hasilkan kualiti kereta yang lebih bagus, yang lebih baik lah untuk penduduk negara ni. So faktor yang keempat dalam pertumbuhan ekonomi ialah aktiviti dalam pelaburan ekonomi. Kebanyakan negara membangun seperti Malaysia, kebanyakan negara membangun ni dia kekurangan modal dan juga kekurangan dalam kepakaran dalam teknologi. So modal dan teknologi ni adalah dua masalah yang sentiasa dihadapi oleh negara-negara membangun. So salah satu cara untuk mengatasi masalah ni ialah dengan adanya kemasukan pelaburan asing. So bila negara tu menggalakkan pelaburan asing, banyak pelabur asing datang kat negara diorang. So itu sangat membantu ekonomi negara itu sendiri. So function pelabur asing ni ialah, pelabur asing ni sebagai sumber dana untuk membiayai barang modal. Kiranya pelabur asing ni dia bagi modal dekat pengeluar tempatan, pengeluar dekat negara tu untuk hasilkan barang dan perkhidmatan lah. So sumber dana untuk membiayai barang modal. Barang modal ni ialah barang yang paling penting sekali dalam aktiviti pengeluaran, di mana ia adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Kalau tak ada barang ni, aktiviti pengeluaran tak dapat dijalankan. Contohnya macam mesin, bangunan. So mesin dan bangunan ni sangat penting. Kalau tak ada, macam mana nak hasilkan barang, kan? So bila diorang pengeluar ni dapat barang modal, so dengan adanya barang modal, diorang dapat banyakkan lagi pengeluaran barang dan perkhidmatan. Diorang dapat mengeksploitasi sumber alam semula jadi yang ada dekat negara diorang. Diorang dapat gunakan sumber ekonomi dengan semaksimum boleh. Diorang boleh gunakan sumber ekonomi yang ada dekat negara diorang tu dengan sebaik mungkin. Dan juga dapat, mungkin diorang ada modal, setengah negara mungkin ada modal, tapi diorang tak ada teknologi yang terkini. Diorang tak ada teknologi moden. So dengan adanya teknologi, dengan adanya kepakaran dalam teknologi, diorang invest dalam teknologi, so
dapat meningkatkan produktiviti dalam aktiviti pengeluaran. Okey, so dengan kemasukan pelaburan asing ni, dapat membantu membangunkan ataupun membantu mengembangkan lagi ekonomi sesebuah negara. Okey, contohnya macam dekat Malaysia berlaku pemindahan teknologi. Okey, so pemindahan teknologi ni bagus untuk mengembangkan lagi ekonomi, sebab pemindahan teknologi ni kita apply teknologi yang moden, teknologi yang belum pernah negara tu guna pakai, untuk meningkatkan lagi produktiviti pengeluaran dan menambahkan hasil pengeluaran lagi. Okey, contohnya macam kat Malaysia. Malaysia juga dekat Malaysia juga berlakunya pemindahan teknologi. Dan juga bila ekonomi sesebuah negara tu dah bagus, dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Apa jadi kalau negara tu tidak menggalakkan pelaburan? Kalau kurang pelaburan dalam aktiviti ekonomi, so kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi sesebuah negara tu akan terjejas, sebab aktiviti ekonomi tak dapat dijalankan. Ialah sebab kurang modal kan, dan juga teknologi pun tak dapat digunakan dengan sebaik mungkin. So macam mana aktiviti ekonomi nak berkembang kan? Conclusionnya, kesimpulannya ialah lagi tinggi nilai pelaburan tu, lagi banyak pelabur asing tu laburkan dekat negara kita, lagi senang, lagi cepat ekonomi dalam sebuah negara tu untuk berkembang. So faktor yang terakhir ialah sistem sosial dan sikap masyarakat. Biasanya pelabur asing dengan pelabur tempatan ni, dia lebih tertarik kepada negara yang politik dia stabil. So kalau negara tu politik dia tak stabil, biasanya negara yang politik tak stabil ni, ekonomi diorang kurang bagus, sebab pelabur memang tak nak ambil risiko melabur dekat negara diorang. Sebab aktiviti ekonomi ni secara tak langsung dia akan terlibat juga dengan sistem politik negara tersebut. So bila politik tu kucar-kacir, dia akan secara tak langsung juga dia akan menjejaskan aktiviti ekonomi. Proses aktiviti ekonomi tu dia tak dapat berjalan dengan lancar, disebabkan oleh masalah politik dalam negara tu sendiri. So sikap masyarakat tu sendiri, dia ada dua. Sikap masyarakat tu dia ada dua. Satu, sikap masyarakat yang terbuka. Satu lagi sikap masyarakat yang tidak terbuka. So sikap masyarakat yang terbuka ni dia lebih senang untuk terima perubahan dalam teknologi. So bila masyarakat tu senang untuk terima perubahan dalam teknologi, so teknologi tu lebih senang diaplikasikan dalam negara tu, senang dibawa masuk. So bila teknologi tu senang diorang terima, automatik pertumbuhan negara tu akan berkembang dengan lebih, pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara tu akan berkembang dengan lebih pesat, dan produktiviti negara juga akan meningkat. Sebaliknya, kalau sikap masyarakat yang kedua ialah masyarakat yang tidak terbuka. Sikap masyarakat yang tidak terbuka ni dia susah untuk terima perubahan. Diorang tak nak terima teknologi yang baru. Diorang masih lagi bertegas dengan teknologi yang lama yang tidak efisien. So bila diorang susah nak terima perubahan, itu yang menyebabkan ekonomi negara tak dapat berkembang dengan lebih pesat. Akan lebih terbataslah ekonomi negara tersebut. So kebanyakan orang yang bersikap tidak terbuka ni, diorang tak terbuka sebab diorang takut kehilangan pekerjaan. Contohnya macam orang dulu-dulu yang bekerja dekat sawah padi tu, diorang hanya bekerja dekat sawah padi. Yang diorang tahu, diorang bekerja dekat sawah padi untuk cari rezeki untuk anak bini bagi diorang makan. Tiba-tiba buka satu kilang dekat kampung diorang. Kilang pengeluaran padi. Kilang padi nak hasilkan beras, contohnya kan. So bila dekat kampung diorang buka kilang, so diorang tak nak pakai pekerja, diorang tak nak
Diorang tak nak pakai tenaga penduduk kampung kerja dekat sawah padi. Diorang nak gantikan dengan mesin. Contohnya mesin pembajak padi contohnya kan. So diorang tak perlukan orang kampung untuk bekerja kat sawah padi. So orang kampung pun rasa macam takut untuk terima perubahan teknologi tu. Takut terima sebab diorang takut kehilangan pekerjaan. So maybe company tu, syarikat tu akan berjanji untuk bagi diorang kerja kat kilang instead of kerja dekat sawah padi, nak bagi kerja kat kilang. Tapi diorang masih takut sebab diorang tak ada kemahiran yang lain selain kerja dekat sawah padi. Diorang hanya tahu kerja dekat sawah padi, diorang tak tahu macam mana kerja kilang. So itu yang membuatkan diorang takut untuk terima perubahan dalam teknologi tu.